ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 904 Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna minan nas nasan mafatihu lil khair maghaliqu lil syarr walahum bidzalika ajrun wa minan nas nasan mafatihu lil syarr maghaliqu lil khair wa alaihim bidzalik isrun طوبى لمن جعل مفتاحا للخير مغلاقا للشر وتفكر ساعتي لي خير من قيام ليله. Sungguh ada di antara manusia itu orang yang menjadi pembuka kebaikan, penutup kejahatan. Dan dengan itu mereka mendapat pahala. Dan ada di antara manusia itu pula orang-orang yang menjadi pembuka kejahatan, penutup kebaikan. Dan mereka juga menanggung dosa besar. Maka sungguh untung orang-orang yang dijadikan pembuka kebaikan dan penutup kejahatan, dan berfikir sejenak, lebih baik bagiku daripada bangun semalam suntuk. Sambungan daripada yang hari Sabtu itu hari ini. Jadi kata pengarang kitab ini almarhum Syekh Abu Lais As-Samarqandi, dengan sanad diambil daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, katanya sesungguhnya ada di antara manusia itu mafatihul lil khair wa maghaliqul syarr. Ada di antara manusia, di antara kita ini menjadi pembuka kebaikan, penutup kejahatan. Bermula hidup manusia itu buat baik, tapi sayangnya diakhiri hidup dengan kejahatan. Sebab tu juga dalam hadis yang lain ada disebut berpagi-pagi mukmin, berpetang-petang wayamshi kafiran, berpetang-petang kafir. Jadi perjalanan hidup manusia ni entah daripada seawal pagi dibangunkan ataupun seawal daripada kita ni dijadikan Allah sampai peringkat kita nak berakhir macam mana. Inilah yang disebut, Nabi kata sungguh ada di antara manusia itu orang yang menjadi pembuka kebaikan, penutup kejahatan. Makna kita mula hidup tu dengan cara yang elok, yang baik dah, tapi sayangnya bila mati, mati jahat. Ini na'udzubillah, kita minta berlindung. Minta berlindung, dan kita jangan jadi di antara manusia macam tu. Jadikanlah manusia yang mana membuat kebaikan sepanjang hayat, dan bila nak mati pun, bila saat-saat akhir pun ditutup dengan kejahatan, dibuang, tak buat jahat dah. Dengan kita bertaubat kepada Allah, dengan kita membersihkan diri kita daripada segala perkara-perkara kejahatan, buatlah kebaikan dan kebajikan sepanjang hayat. Yang kita banyak perkara yang kebaikan dan kebajikan yang boleh kita lakukan. Walaupun dengan keadaan orang kata tak seberapa yang kita buat kebaikan, tetapi perkara tu jika diteruskan dengan kebaikan tu, lama-lama dia jadi banyak. Hari ni buat sikit, besok sikit, jadi berlarutan sepanjang hidup. Walaupun dengan itu
kita mendapat kebaikan. Tetapi bila kita buat kebaikan itu pula dengan istiqamah, maka itu satu daripada perkara yang boleh menguntungkan kita. Serupa kita sembahyang sunat, nak sembahyang sunat kita banyak rakaat, kita kata tak larat, tak mampu, buat setakat kita mampu, walaupun dengan 2 rakaat, tetapi perkara itu istiqamah. Kita buat selalu dengan begitu, Allah memberi kebaikan kepada kita. Jadi kita, sebab itu kita merasakan bahawa kebaikan ni sebenarnya tuan, apa yang kita lakukan, sama ada dengan di antara sesama manusia ataupun kebaikan kita secara langsung dengan Allah, semuanya itu akan mendapat balasan yang setimpal. Tapi kita kena kekal. Dan kalau kita nak tambah menjadikan orang kata lebih banyak dari masa ke semasa, sampai berakhirnya kita mati pula dengan amal ibadat yang banyak, itu lagi baik. Jadi kita nak orang kata dalam keadaan sentiasa buat amal ibadat. Jadi ini kita nak. Sebab itulah Nabi kata, sesungguhnya ada manusia, ada di antara manusia itu yang menjadi pembuka kebaikan, penutup kejahatan. Dan dengan itu mereka mendapat pahala, dan ada di antara manusia pula orang yang menjadi pembuka kejahatan, penutup kebaikan, dan mereka juga menanggung dosa yang besar. Jadi kita jadilah manusia yang berguna ni tuan-tuan. Sebab Allah jadikan kita bukan untuk kita melakukan kejahatan sebenarnya, tetapi manusia tadi ni dia leka, lalai. Fitrah, kalau kita tengok Allah jadikan manusia ni, seasalnya fitrahnya dalam bentuk yang suci, bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan yang suci, bersih. Jadi tertakluk kepada ibu bapa, sama nak mensyarakkan anak tu macam mana. Asal-asalnya bersih, putih, macam kain putih, tak ada sebarang warna yang ada pada dia, bersih sungguh. Jadi bila sepanjang perjalanan hidup manusia tadi ni, dia jadi kotor. Entah. Asal-asal kita bersih elok, cuci, bersih, putih elok. Jadi nak sepanjang perjalanan daripada awal hidup sampai nak berakhir tu, dia jadi kotor, cemar dengan keadaan perbuatan kita, tingkah laku kita, dengan tutur kata kita. Jadi tu yang kita nak kena semak tu, rentetan sepanjang hidup, perjalanan hidup tu. Kita tak nak berakhirnya dengan keadaan daripada kain yang putih itu boleh jadi hitam, kotor dengan pencemaran, dengan habuk, dengan segala jenisnya. Biar kita dalam keadaan sepulihnya, nak benda tu putih, biar putih sampai habis. Jadi benda ni adalah tergantung di atas diri kita masing-masing. Bila kita lahir ke alam ini, ibu bapa peranan yang mereka ni adalah menentukan, mencorakkan. Sebab tu kata ungkapan syair dalam kitab Tarbiyah Al-Walad Islamiyah, tangan yang menghayun buai ibu bakal menggegarkan dunia. Jika ibu yang mendidik tadi, acuan dia lahir, kemudian dengan ayunan dia, dengan dibuaikan anak, kemudian dia asuh, dididik, maka disitulah terbina satu daripada baik ataupun buruk. Itu yang Nabi kata, sama ada jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, ibu bapa. Kemudian sampai kat kita dah masuk aqil baligh, tertanggung atas diri kita, hukum hakam Islam mula berjalan, mula ada jatuh hukum pada kita dah, sampai berakhir dengan kita mati. Sebab tu dia ada kaitan daripada awal pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa. Bila mencecah aqil baligh,
Di situ akan bermulalah hidup kita yang sebenarnya, mempunyai tanggungjawab pada diri kita sendiri, dengan Allah, dengan sesama manusia. Rentetan perjalanan inilah yang kita nak tengok, sama ada kain yang putih asal tadi itu yang dicorakkan oleh ibu bapa kita dalam pendidikan, apakah ianya putih sepanjang sampai akhir hayat ataupun akan berakhir dengan kejahatan. Itu saya kata tu, kalau kita tengok dalam hadis tu, Nabi kata berpagi-pagi mukmin, berpetang-petang kafir. Maksud sepanjang perjalanan, separuh hari, daripada awal pagi kita bangkit dengan keadaan yang segar elok, kita ni sihat elok, bangkit dan kita boleh beribadat. Ni nak jalan sampai ke petang tu, yang tu kita kena pelihara, jangan kita jatuh jadi orang yang kufur kepada Allah. Inilah yang kata kehidupan manusia ni. Tapi sifat manusia ni tuan-tuan, satu perkara ni sifat lupa, nasia. Dia mudah lupa, mudah lalai, leka dengan segala kehidupan dia. Jadi ketika tu dihanyutkan dengan berbagai-bagai bentuk, dengan hiburan dia, dengan apa semua. Dalam keadaan kita ditimpa dengan musibah-musibah yang macam ni punya teruk pun, kita mesti seronok dengan hiburan ni, kan? Yang melalaikan kita. Patut kita insahlah diri kita, patut kita istiharkanlah dalam keadaan bentuk ni kita darurat teruk sangat dah. Kita kata banjir tak ada dah, reda dah, mungkin kita reda apa, benda tu dia berulang balik. Hari Khamis lepas sahabat beritahu air naik balik di Manik Urai lama, Perantau Panjang naik air balik. Dan masih lagi orang yang duduk dalam keadaan ditimpa dengan musibah ni pula masih lagi tak tahu arah tujuan ke mana. Walaupun ditutup pusat pemindahan tu, dah minta balik rumah masing-masing. Dia balik, kata balik nak duduk di mana, mana ada rumah. Untuk bayangkan, dah tutup pusat pemindahan, suruh balik duduk di rumah. Dia kata nak duduk di mana, mana ada rumah. Tengok tepas bekas tapak rumah ada, hancur lebur. Ni itulah kita ni manusia ni. Dalam keadaan yang begitu rupanya kita ditimpa dengan musibah, dengan segala bentuk ujian dugaan Allah, kita masih berseronok suka dengan hiburan kita, dengan lagu-lagu kita, dengan muzik kita, dengan segala apanya. Allahu Akbar. Inilah rentetan perjalanan insan yang masih tak sedar-sedar ditimpa dengan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Sebenarnya kalau kita tengok di Kelantan ni tuan-tuan, bila ditimpa dengan musibah, dengan bencana macam ni, di situlah Allah memberi kekayaan di bumi Kelantan ni, hasil daripada minyak yang dikatakan royalty yang dibayar oleh pihak kepada kerajaan Kelantan. Tidak dibayar, maka di sinilah yang kita lihat, jikalah royalty itu diberi pada kerajaan Kelantan, dibayar kepada rakyat Kelantan, Kelantan dapat dimodernkan dan dibangunkan lebih selesa. Tetapi ke mana hilangnya wang royalty ini yang tidak diberi kepada pihak Kelantan? Siapa ambil, siapa telan, siapa makan, siapa yang kaya raya, siapa yang seronok? Ini cukup dah. Orang kata no, dengan walaupun berapa persen kata dia, tetapi banyak sebenarnya wang royalty yang dituntut sampai hari ini tidak dibayar kepada pihak kerajaan Kelantan, hasil perjanjian perdagangan soalan minyak dan gas. Lepas tu kita ada timbul masalah. Dia kata kita dah timpa musibah macam ni, nak bertelagah lagi, nak fikir masalah politik, tak ada siapa yang bertelagah. Tak ada siapa yang bertelagah. Tetapi yang bertelagahnya sebab kita tidak menggunakan segala kebaikan dan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi, tapi menjadi pengkhianat
kita telah melakukan kezaliman kepada golongan-golongan yang mustadhafin. Dan perkara itu disahkan oleh orang yang masih hidup, yang melakukan perjanjian, menandatangani persetujuan di segi untuk membayar royalti kepada kerajaan Kelantan. Lepas tu kita duk menuding jari, menyalah sana sini, dalam keadaan kita duk kata nak bangun macam mana kita nak kena bergabung. Tak ada bergabung apa benda, sepatutnya benda itulah yang kita digabungkan, royalti untuk dibangunkan balik Kelantan. Sudah cukup. Tapi ditelan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi bila kita buat macam tu, bermakna sungguh ada di antara manusia itu yang melakukan kejahatan. Yang melakukan kejahatan. Tapi sampai bila Allah nak tengok, adakah kejahatan tu akan berakhir dengan kejahatan ataupun akan ditutup hidup dia nanti dengan kebaikan. Tapi bagi kita ni manusia ni, kalau dia sedar dia tu jahat, lalu dia bertaubat kepada Allah, maka ditutup hidup dia dengan kebaikan, beruntung. Tapi kalau dia sedar dia jahat, dia tak tutup dengan kebaikan, tak bertaubat, mati kejahatan, Allah rugi serugi ni. Itu kita takut. Jadi sedarlah diri kita tuan, buatlah perubahan dan katanya berfikir sejenak lebih baik bagiku daripada bangun semalam suntuk. Kata Nabi, duduk bertafakur sejenak lebih baik daripada semalam malaman suntuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu dengan berfikir kepada Allah ni, bertafakur ni, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Al-Amash daripada Amir bin Murrah berkata, Nabi melalui satu kaum, lalu Nabi kata, tafakkaru fi khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq. Nabi kata, berfikirlah kamu mengenai makhluk dan jangan memikirkan zat Allah, nescaya kamu binasa. Dalam kitab Mustika Hadis pun ada Nabi sebut, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah fatahlikum. Fikirlah kamu di atas ciptaan, kejadian-kejadian yang Tuhan buat, jangan kamu fikir tentang zat Allah, binasa kita. Jadi dengan kita duduk bertafakur ni tuan-tuan, memikirkan kebesaran Tuhan, tu saya katakan pada hari Sabtu hari, hasil daripada itu kita akan menjadi insan yang ma'rifatullah. Berimanlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang benar-benar orang yang beriman, yang benar-benar kenal Allah dan melahirkan insan yang berbaik sepanjang hidupnya dengan melakukan kebaikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Tanda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.